أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وغضوا عليها بالنواجذ أو كما قال. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang bagi Ustaz, seterusnya kepada Jabat Agama Islam Daerah Alur Gajah, Jaim dan Majlis Agama Islam Melaka, dan ahli tuan kuasa Masjid As-Salam, Air Hitam Darat, Masjid Tanah, dan seluruh barisan saf kepimpinan jawatan kuasa masjid, dan tak dilupakan kepada Encik Ahmad Warid bin Ismail mewakili yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Tanjung Bidara, merangkap timbalan pengurusi Majlis Agama Islam Melaka. Seterusnya tak dilupakan kepada timbalan pengurusi Masjid As-Salam dan barisan saf kepimpinannya yang bahagia Datuk Sidang, Pegawai Adat, dan seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk berada di dunia dia. Jadi kita memanfaatkan dunia yang kita tumpang ini. Kita memanfaatkan hari-hari berbaki kita yang tak tahu bila ini untuk terus mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuh." Apa yang dibawa oleh Nabi tadi ikutlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang itu maka tinggalkanlah. Bila kita bicarakan pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang disebut tadi, apa yang dibawa oleh Rasul itu ikutlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang itu maka tinggalkanlah. Dan kalau kita lihat, baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membetulkan agama yang dah rosak hampir ribuan tahun. Cuba tuan-tuan renung sekejap, bayangkan seketika
jarak antara Nabi Allah Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu jauh. Nabi Isa diangkat ke langit, tetapi pemberitahuan tentang kehadiran Nabi disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa kata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasulullah. Aku membenarkan kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur. Aku membenarkan rasul-rasul yang terdahulu. Dan aku nak khabarkan berita gembira kepada kamu. Akan datang seorang rasul selepas aku nanti, min ba'di ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Maknanya Isa telah menyebut akan datang Rasul yang bernama Muhammad. Dan kalau kita lihat juga, kaum Yahudi, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, masa itu dipanggil Yathrib, dia berkata kepada orang-orang Aus dan Khadraj. Kalau kita perhatikan, kalau kita memerhatikan, Madinah ni ada tiga bangsa utama yang duduk di sana. Yang pertama namanya bangsa kaum Aus, penduduk tetap Yathrib atau Madinah. Yang kedua suku Khadraj, juga penduduk tetap yang berada di Yathrib ataupun Madinah. Yang ketiga iaitu orang-orang Yahudi. Apabila Rom memerangi orang-orang Yahudi, mereka lari merantau di negara orang. Dan akhirnya memang kelebihan bangsa Yahudi ni kehebatannya dalam berniaga, dan akhirnya mereka memonopoli perniagaan yang berada di Yathrib. Yang keempat iaitu golongan Muhajirin, orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita ambil tiga bangsa ni dulu. Apa kata orang Yahudi kepada Aus dan Khadraj dengan digertaknya? Dia kata, wahai Aus, wahai Khadraj, sesungguhnya akan datang Rasul selepas ini nanti, yang disebut dalam kitab kami, kitab Taurat, yang disebut dalam kitab Zabur. Rasul itu akan bersama dengan kami dan akan memerangi kamu, wahai orang Aus, wahai orang-orang Khadraj. Maknanya Yahudi pun mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil pasal kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu juga tuan-tuan, apabila berlakunya bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah iaitu bila mana orang-orang Aus dan Khadraj mengerjakan haji pada waktu itu. Maknanya haji zaman jahiliah lah, dalam keadaan agama yang dah rosak. Baginda Nabi SAW ambil peluang untuk menyampaikan dakwahnya pada waktu itu. Apabila Nabi menyampaikan dakwah risalah Islam kepada mereka, mengajak bertuhankan Allah, berkata suku Khadraj ini, dia kata, adakah engkau Rasul yang disebut dalam Taurat, yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi yang akan memerangi kami?
Nabi kata, ya, akulah Rasul yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Sebab itulah tuan-tuan, apabila suku Khadraj dapati inilah Rasul, dia kata, kita ambil peluang. Sebelum Yahudi tahu dia ni Rasul, kita ambil dia, kita akan jemput dia ke Madinah, kita lantik dia pemimpin di Madinah Al-Munawwarah, dan pada waktu itu dia akan memerangi orang-orang Yahudi. Dia ambil peluang, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, nak sebutnya suku Khadraj menjemput Nabi ke Yathrib sebagai pemimpin. Saya berulang balik, Rasul dijemput oleh suku Khadraj dalam peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama. Jadi maknanya cerita Mak Sabu tu tak betul lah, tuan-tuan. Dia kata Nabi ni orang apa ni? Pendatang kan? Sebab dia dijemput. Sebab saya nak ceritakan bahawa itu irhash, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, untuk menghapuskan amalan yang dah berakar umbi ribuan tahun bukan mudah nak dibuang. Bukan mudah. Tuan-tuan bayangkan, jarak Isa ke Nabi Muhammad dah 1000 tahun lebih. Kemudian agama sebelum itu ialah agama Taurat, Zabur dan Injil. Di mana, sebab itu di Mekah adanya rahib, adanya pendeta, adanya pendeta Kristian, adanya rahib daripada orang-orang Yahudi. Bermakna orang Arab dahulu, tuan-tuan, dia beragama agama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Abu Lahab ketika dia bersumpah, dia kata, demi Allah, dia sebut Allah, tuan-tuan. Demi Allah, ya Muhammad, mengapa kamu mengajak manusia kembali kepada agama baru kamu? Dia kata, ketika turunnya ayat ya ayyuhal muddassir. Ayat pertama turun Iqra. Ayat kedua turun ya ayyuhal muddassir, wahai orang berselimut, kum fa'anzir, berikan peringatan. Nabi berdakwah sembunyi 3 tahun, kemudian berdakwah secara terang-terangan, naik atas bukit Safa, berkata, dia panggil, wahai suku-suku Quraisy, wahai suku-suku Adnani, wahai suku Abdul Muttalib, wahai suku daripada Kilab, Qusay. Dia sebut nama suku. Mari berkumpul di hadapanku. Kalau kamu tak boleh datang, kamu bawakan kepada aku ataupun orang-orang utusan kamu untuk mendengar berita besar yang aku nak sampaikan ini. Aku nak khabarkan kepada kamu. Adakah kamu rasa percaya atau tidak kalau aku katakan di belakang bukit aku sedang berdiri ini ada segerombolan angkatan tentera yang lengkap dengan senjatanya nak menyerang kita? Semua kata, kami percaya. Aku nak khabarkan kepada kamu, aku adalah Rasulullah dan mengajak kamu bertuhankan Allah dan meninggalkan perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dengar ni macam saya ceramah. Tuan-tuan nak dengar cerita dalam bentuk melodi, tontonlah di TV Al-Hijrah setiap hari Isnin dalam program Ittiba'ur Rasul. Itu saya buat dalam bentuk kata-kata, ada muzik dia, ada dia punya mood, situasi. Saya nak gambarkan bagaimana, tuan-tuan, pada waktu itu. Pada waktu itu, apa kata Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, demi Allah. Dia sebut demi Allah. Mana bab beriman kepada Allah tu tak timbul di kalangan orang-orang musyrikin. Mereka ketika haji, mereka sebut apa? Labbaik Allahumma labbaik. Dia sebut nama Allah. Maknanya daripada bertuhankan Allah tak ada masalah. Tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menigakan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Bilal Ibn Rabah diseksa, tuan-tuan, diletakkan batu atas dadanya,
Apa dia sebut tuan-tuan? Bilal sebut apa? Ahad. Pasal apa tak sebut Allah? Pernah tak terfikir? Dia sebut Ahad, Ahad, Ahad. Sebab Yahudi, musyrikin, orang kafir percaya pada Allah. Mengapa dia percaya pada Allah? Sebab depan dia ada Kaabah yang dibina oleh Ibrahim dan Ismail. Hari-hari dia minum air daripada telaga Zamzam. Dia tahu kisah Ismail dan ibunya Siti Hajar. Dia tahu Allah sebab adanya Al-Hajarul Aswad yang dibuat turun oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Di depannya adanya dipanggil dengan nama Bukit Jabal Rahmah, pertemuan antara Adam dan Hawa. Kepercayaan pada Allah itu ada, tetapi mereka hanya mensyirikkan Allah. Sebab itu baginda datang tuan-tuan, nak betulkan fahaman yang dah berakar umbi begitu lama. Siapa yang bawa, siapa yang mula merosakkan agama Allah Subhanahu wa taala di Mekah? Saifur Rahman Mubarakfuri menyebut dalam kitabnya Ar-Rakhiqul Makhtum, orang itu adalah Al-Amru bin Luai, iaitu datuk Nabi yang kelima, yang keenam. Tuan-tuan, lepas ayah datuk, lepas datuk apa dia? Moyang. Tu datuk kedua, datuk kedua. Lepas moyang, tanya orang lama lah, orang baru tak tahu ni orang lama apa. Lepas moyang apa tuan? Oneng-oneng. Oneng-oneng bawah, moyang lepas moyang. Piut bawah lagi tuan, atas. Oh, mana tuan-tuan pun tak khatam juga lah ya. Saya pun tak khatam. Tuan-tuan nak tahu pasal keturunan ni, tanya Ustaz. Siapa Ustaz pada Pahang tu? Syekh? Oh, Ustaz Badri Syah. Dia pandai. Bab-bab tu dia pandai. Kan? Maknanya datuk Nabi yang keenam namanya Luai. Tuan-tuan perasan tak? Kitab yang ditulis oleh seorang mufti daripada mufti daripada Madinah yang bermazhab Syafi'i. Kenal tak? Dia lahir tahun dia jadi mufti 1025 Hijrah. Namanya Abu Ja'far Al-Barzanjah. Tahu tak? Tahu tak? Tuan-tuan nak baca selalu tu, tuan-tuan tahu tak? Abu Ja'far Barzanjah tu mufti bermazhab Syafi'i. Dia tulis keturunan Nabi. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdillah. Rasa nak tuan? Yang kita dah baca tu. Ibni Manafin, Ibni Qusaym, Ibni Marratab, Ibni Luwai. Luwai tu ialah keturunan Nabi. Dialah tuan-tuan, saya nak sebutnya, dialah yang menyebabkan agama ni rosak. Dia dalam ujung dalam Ar-Rakhiqul Makhtum, dia kata apa? Sebab Al-Amru bin Luai ni, dia seorang orang yang menganut agama Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, dan dia dihormati dan digelar orang ulama pada waktu itu. Jadi orang kumpulan Bani Hashim ni, dia sebagai orang peniaga, dan mereka akan berniaga ke negeri yang maju. Negara yang paling maju waktu itu adalah Syam. Syam di mana? Syria. Dia berada ke Syam. Syam ialah jajahan Rom Timur. Sekarang balik. Syam ialah jajahan Rom Timur. Kerajaan Rom. Tuan-tuan, tamadun Rom hebat tak? Itu ada tiang Roman. Madinah dan Mekah waktu itu masjid daripada pelepah tamar, dinding daripada tanah liat. Apabila dia berniaga ke Syam, di mana orang-orang Syam yang menganut agama Majusi, mereka menyembah api. Di mana negara Rom, ada orang menyembah berhala sebagai wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Cara dia. Lalu kata Al-Amru bin Luwai, ini tamadun hebat. Bila tamadun hebat, aku ni tamadun yang ulu sikit. Kalau aku bawa tamadun hebat ni, pasti orang akan terima. Macam kita pergi Amerika, tuan-tuan. Tuan-tuan kagum tak dengan Amerika? Kagum. Kagum tak dengan Jepun? Kagum. Kagum tak dengan kapal terbang dia? Jet pejuang dia? Roket dia? Kagum. Jadi sebabkan kekaguman Al-Amru bin Luwai, dia bawa balik fahaman batu dan api ni. Dan dia bawa 3 patung yang besar. Patung yang pertama dinamakan Al-Ammar, diletakkan dalam Kaabah. Allahu Akbar. Kemudian patung nombor 2 besar Al-Uzzah, diletakkan di Taif. Patung yang ketiga besar, dia akan letak sebuah tempat yang namanya di Kudai. Dan akhirnya tuan-tuan, setiap kali orang pergi haji, dia akan berikan kepada mereka hadiah, iaitu patung Al-Lata dan Al-Uzzah. Dan pada waktu itu 500 ke 400 tahun Kaabah dikelilingi oleh berhala Al-Lata dan Al-Uzzah sebanyak 350 berhala. Tuan-tuan, agak-agak Nabi datang nak betulkan balik, senang ke susah? Abu Lahab kata apa? Weh Muhammad, mu budak muda, pandai-pandai nak mengubah agama datuk nenek moyang kita. Kata Abu Lahab. Itu ayat tabbat yada abi lahabim. Saya nak tanya orang Melaka, senang tak nak hapuskan mandi siapa? Tanya orang lama, orang baru tak tahu apa Syekh, tanya orang lama ni. Senang tak nak hapuskan mandi siapa? Susah tuan-tuan. Macam-macam orang kata waktu tu. Betul tak? Ingat tak Melaka dulu menghapuskan keramat-keramat? Ingat dulu. Riuh. Kebetulan pula Melaka lepas tu kemarau panjang, menyebabkan empangan durian tunggal kering. Betul? Apa kata orang tua-tua? Ni kerja Jabatan Agama ni. Ni kan dah ketulah dah. Senang tak tuan-tuan nak hapuskan perkara syirik di pulau besar? Susah, Syekh. Benda dah berakar umbi lama. Lama, tuan-tuan. Begitulah yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW. Nak membetulkan balik akidah mereka. 13 tahun, tuan-tuan. Nabi dihina 13 tahun. Dia diangkat sebagai Rasul usia 40 tahun. Dalam usia daripada 1 hari hingga 40 tahun ni ialah proses mencari kebenaran. Proses menjadi orang yang hebat, ditarbiyah, dididik dengan cara pada zaman tu. Zaman tu dididikan. Sebab itu Nabi SAW dikhatankan pada hari ke-berapa? Pada hari yang ke-7. Itu hadis Nabi sebut. Tuan-tuan tapi sebab itu saya, tuan-tuan, dalam Quran kata apa? Laqad qasasihim, saya dengar laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi perjalanan yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Sebab itu tuan-tuan, ada cerita daripada kitab Berzanji itu, ada yang tak ada hadis. Ada yang tak ada hadis. Macam mana tuan? Apa hukumnya benda yang tak ada hadis ditambah-tambah? Apa hukum itu? Jangan takut jawab, tak ada penyingkiran. Jawab. Apa hukum itu? Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mencipta hadis, sesuatu yang tak ada pada Nabi, pada batang tubuh Nabi, sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada takrir, dia tempah diri dia masuk neraka. Nabi dah sebut dah. Macam mana sirah-sirah yang kita dengar, kita baca, tuan-tuan? Saya nak terangkan, tuan-tuan.
Nabi kata, man ahdasa fi amrihi ma laisa fihi fa huwa raddun. Barang siapa mengada-adakan sesuatu tidak ada pada asalnya, fa huwa raddun, maka tertolak. Macam mana sirah yang kita dengar? Saya nak ambil daripada Menteri Agama kita kata apa? Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia mengambil ayat ni surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Demi sesungguhnya kisah nabi-nabi yang mengandungi pengajaran dan mendatangkan iktibar bagi orang yang mempunyai akal. Mengapa tuan-tuan? Satu lagi ya. Tuan-tuan perasan tak tahun ni Ma'al Hijrah tak ada huruf H? Perasan tak huruf H? Kan kalender Hijrah ada huruf H. Kan? Lepas tu dekat H tu ada serang labah-labah, betul tak? Lepas tu ada buah merpati, betul tak? Tuan-tuan. Hadis yang menyatakan serang labah-labah tadi, hadis tu hadis mursal. Mursal ni maknanya hadis yang perawinya daripada tabi'in. Boleh faham tuan? Orang hidup zaman Nabi dipanggil sahabat. Orang hidup zaman sahabat dipanggil tabi'in. Mana tabi'in jumpa tak sahabat? Jumpa. Tabi'in jumpa tak Nabi? Macam mana dia boleh meriwayatkan hadis tersebut? Contoh, saya jumpa tak Vasco da Gama? Kalau tak agak umur saya dah 56 tahun ni, agak jumpa tak Vasco da Gama? Memang tiba-tiba saya kata saya dengar Vasco da Gama cakap. Tuan-tuan boleh pakai ke? Macam itulah hadis tu. Hadis tu dipanggil hadis mursal. Perawinya daripada tabi'in, tak ada daripada para sahabat, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bukan mudah nak buang benda yang dah lama berakar umbi. Seingat saya lah huruf H tu 1982. Seingat saya lah 1982. Masa tu menteri dia Datuk Dr. Yusof Noor. Kali pertama menukar awal Muharram kepada Ma'al Hijrah. Tapi orang-orang yang seni ni pun buatlah huruf H, ada gambar jalan berlabah-labah kan, bunga merpati. Tuan-tuan kalau buka pada surah At-Taubah ayat 40. Kalau saya nak betulkan dulu. At-Taubah kata apa? Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kita tengok apa Allah kata. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad, nescaya Allah menolong mereka, Allah menolong dia. Idh yaqul li sahibihi. Waktu itu ada dua orang bersamanya. Siapa dia? Abu Bakar. Duduk dalam fil ghar. Apa makna ghar? Gua. Ghar tu makna gua. Kan ada ustaz nama Al-Ghari tu. Ustaz Zamihan Zamihan Al-Ghari. Orang gua kan? Memang betul lah orang gua musang. Dia orang gua musang. Dia buat nama hujung Al-Ghari. Dia. Macam Ustaz Wakarat pas siapa nama dia tu? At-Takiri. Seberang Takir. Dia buat nama hujung kan? At-Takiri, orang seberang Takir, tuan-tuan. Sama juga macam saya lah, Zulkarnain Al-Malaki, orang Melaka contohlah. Kalau nak bubuh lah. Ada ustaz buat nama At-Turabi. Perasan tak tuan? At-Turab maksud apa? Tanah. Daripada tuan-tuan sini kampung apa? Tukar pun nama hitam dekat tuan.
Apa dia? Ma'u aswad. Ma'u aswad, air hitam. Boleh bu? Mana orang dulu nak sebut ni tuan? Ghar tu mana gua. Duduk dalam gua. Kata Nabi, kata Allah, kata Nabi, la tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Hadis yang lain ada tuan-tuan, tapi statusnya dhaif. Bila dhaif dia terus jadi hujah, kan? Hadis yang sahih menceritakan bahawa para malaikat meletakkan sayap dia menutup Nabi ketika berada di dalam gua tersebut. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita bahawasanya Abu Bakar ketika dia memangku Nabi nampak kala jengking, lalu Abu Bakar letakkan tumit kakinya disengat oleh kala jengking. Pernah dengar tak? Hadis mana tuan-tuan? Apa status hadis tu? Nak tahu jawapannya, kena pergi kuliah hari-hari je. Ada kuliah bab hadis sahih, hadis hasan. Tapi saya nak sebutnya tuan-tuan, saya nak sebutnya walaupun dia dhaif, saya nak ambil ayat tadi, laqad kana fi qasasihim, sekiranya kisah-kisah rasul-rasul terdahulu sebagai pengiktibaran selagi tidak terikat dua perkara. Apa dia? Sekiranya tidak berkaitan dengan i'tiqad, sekiranya tidak berkaitan tentang ibadah, hukumnya harus sebagai ibrah, sebagai pengajaran, sebagai apa lagi? Pengiktibaran. Saya nak tanya, sarang labah-labah ada kait dengan tauhid tidak? Ada kait tak? Tak ada kena-mengena, boleh jadikan cerita. Buah merpati ada kait dengan tauhid dengan ibadah tak? Ada kait tak buah merpati dengan tauhid? Bila buang merpati hukum dia berdosa ada tak? Tak ada kait dengan i'tiqad. Boleh ambil sebagai pengiktibaran. Ada ustaz-ustaz kita juga bergaduh. Nabi lahir 8, ada kata 9, Ibnu Hashim kata 9, Imam At-Tabari kata 8, Ibnu Ishaq kata 12. Tuan-tuan nak pakai mana? Saya nak tanya, tarikh ada kait dengan akidah ke tidak? Tak ada. Tak apa nak pakai 11 ke 12 ke 9. Kita ni bulan Safar lah tuan. Ni bulan Safar lah. Bulan Nabi Gering. Bulan ni bulan Nabi Gering. Sebagai pengiktibaran, tak apa. Sebab itu saya tidak menolak kitab berzanji. Saya beritahu, saya tak tolak. Sebab apa saya tak tolak kitab berzanji? Walaupun ramai ustaz-ustaz kita tolak. Tuan-tuan buka dalam YouTube, ada ustaz tu tolak, kan? Sebab apa saya tak tolak? Kerana dalamnya hanya pengiktibaran. Sumber penceritaan tu daripada Taurat, daripada Zabur, daripada Injil. Itulah kita baca makcik. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal hadiratil Qudsiyah. Betul tak? Allah sadaq betul lah ya Allah. Tengok apa maknanya? Hadara ummahu, pada malam hari kelahirannya turunlah Asiyah dan Maryam. Siapa Asiyah? Isteri Fir'aun. Maryam siapa dia? Mak Nabi. Dah lama dah mati tuan-tuan, macam mana boleh menyambut Nabi lahir tu? Nak sebutnya penceritaan tu daripada Taurat dan Zabur. Sebab yang menulis ni bukan sebarangan orang tuan-tuan. Siapa tadi? Abu Ja'far Al-Barzanjah tu mufti daripada Madinah, bermazhab Syah. Kumpulan orang yang pelupur menulis cerita Nabi dalam bentuk prosa. Ada sumber yang kita ragui. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di'ayyadaihi 'alal ardi rafi'ar ra'sahu ila as-sama'.
Apa kata dia? Pada malam hari kelahiran Nabi, berlakulah peristiwa ganjil. Lahirnya ia merangkak. Allahu Akbar, merangkak lahir. Kepalanya terangkat ke langit. Wa yadaihu, dan dua tangannya berada di atas bumi. Tak ada hadis. Sumber mana? Sumber daripada Taurat dan Zabur. Mereka sebagai mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tuan-tuan pegang surah Yusuf. Jadi dia mengatakan sekiranya penceritaan pasal Nabi tidak membabitkan i'tiqad, tidak membabitkan ibadah, walaupun tak ada hadis, sebagai pengiktibaran hukumnya adalah harus. Sebab itu saya tidak menolak kitab Nabi. Ya, baik. Tuan-tuan, sabalah kisah burung merpati tadi. Dia sebagai walaupun hadis tu dhaif, tetapi tuan-tuan menyatakan hadis yang sahih menyebut bahawasanya malaikat meletakkan sayapnya. Dikuat dengan ayat illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau mereka tidak tolong Muhammad, nescaya Allah menolong mereka. Tuan-tuan dia tuan-tuan, orang yang mencari orang ni tuan, dia panggil apa ya? Kalau askar dipanggil kumpulan peninjau, dia panggil apa? Yang menjejaki orang ni siapa dia? Ada askar sini? Perisik bolehlah risik. Tuan-tuan, saya ingat kalau orang Iban yang hebat namanya Kanang Anak Langkau. Dia boleh cari, dia boleh kesan kat mana angin, dekat mana ada booby trap, dekat mana ada komunis. Hebat, tuan-tuan. Kalau kalau zaman dulu, orang yang macam Kanang Anak Langkau ni namanya Al-Amru bin Qudai, seorang musyrikin. Dia boleh jejak Nabi SAW. Apabila Parlimen Darun Nadwah membuat keputusan untuk membunuh Nabi, dan mereka itu mengatakan setiap kabilah-kabilah dilantik untuk membunuh Nabi SAW. Waktu itu tuan-tuan, mereka mencari-cari Nabi. Abdullah, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, duduk dekat Jabasur. Kata Nabi, wahai Abdullah, besok pagi lepas subuh kamu terus pergi ke Mekah. Dengar cerita-cerita, apakah cerita-cerita baru tentang pencarianku, maklumkan kepada aku. Asma, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia membawa makanan kepada Nabi. Waktu itu diikat dekat pinggangnya tali, dipanggil wanita ada dua pinggang. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesan-kesan tapak kaki dia. Ada seorang sahabat ketika hijrah Nabi, musyrikin kejar Nabi tuan-tuan sampai di dekat padang pasir. Siapa dia punya in charge? Abu Lahab, bapa saudara dia. Apa dia buat? Dia ambil kambing-kambing dia yang banyak tadi untuk menghilangkan kesan-kesan tapak kaki kuda, tapak kaki unta qaswah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia boleh cari. Tuan-tuan, Allah dah janji illa tansuruhu faqad nasarahullah. Bila dia sampai ke Jabasur, tiba-tiba dia lost. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka menundukkan kepada kita, mereka sudah pasti dia akan nampak kita di dalam gua tadi. Nabi kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Nabi kata jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Sebab apa? Malaikat meletakkan sayap dia sampai tak nampak, tak terfikir nak tundukkan kepala di bawah. Cerita labah-labah tu boleh pakailah tuan-tuan. Cerita burung pati tu pun boleh pakailah. Tetapi nak sebutnya hadis tu adalah dhaif. Tuan-tuan,
Bila dia cerita pasal Nabi ni, saya takut. Sebab itu saya ni program di TV Al-Hijrah tu, masa PKP pun tuan ceramah tak boleh, apa tak boleh, nak pergi haji pun tak boleh, kan? Apa saya buat? Saya duduk kat rumah, saya buka kitab, dekat 30 kitab saya buka, saya buat kajian pasal Nabi Muhammad, cari hadis sahih, kumpulkan. Kata Hijrah TV, saya nak yang sahih. So ustaz kena buat konten, cari yang sahih. Bila kita amati, terlalu banyak penceritaan yang kita dengar selama ni adalah dhaif. Oleh itu, tontonlah di TV Al-Hijrah setiap hari Isnin. Jam berapa? 7:30 malam. Orang pun nak semayang gambar tu. Tuan-tuan, saya cerita, tuan-tuan dengar cerita Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Betul tak? Nabi letakkan pasir atas kepala, betul tak? Hadis tu pun dhaif. Tapi popular tak? Popular. Ya. Sampai kata kau jangan takut, nampak polis kau baca ayat ni. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalf. Saya nak sebut hadis tu. Tuan-tuan, bila sebut pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena pastikan sumbernya sumber yang sah. Sebab tu saya kena beritahu ni dhaif, yang ni hasan, hasan li zati, hasan li ghairi dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan, dah sampai masanya bagi kita yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada pada diri itu kita kena semak, kita kena tabayyun. Bukan terus terima bulat-bulat, kena tabayyun. Tapi perempuan, nak buang benda dah lama berakar umbi ni susah. Susah. Tuan-tuan ingat tak bila mana bila mana masa tu bahis. Sekarang panggil JAKIM, dulu panggil bahis, bahagian Al-Islam Jabatan Perdana Menteri. Kan dulu Jabatan Perdana Menteri mengharamkan, memberhentikan cetakan Quran Imla'i. Ingat tak makcik, pernah baca tak Quran Imla'i? Jangan tak ngangguk. Siapa yang lahir tahun 60-an dekat tangan, mesti baca Quran. Quran merah tu, Quran merah tu cik, yang ada nun kecil tu. Perasan tak? Tahun 1984 kerajaan memberhentikan cetakan dia. Sebab apa? Sebab Quran tu banyak penambahan alif, waw dan juga ya. Bila berhentikan cetakan, orang tua-tua marah, susah bona nak baca Quran yang baru ni. Ya Allah, nun kocik dah tak ada dah. Bukan mudah. Tuan-tuan, alif, lam, lam, ha. Apa dia? Allah. Sabdu, bagi tegak. Apa makna dia? Bila dia ada alif kecil, bermakna ada alif. Bila ada alif, makna panjang. Cuba kita ceraikan dia. Alif, lam, lam. Alif kecil apa dia? Alif, lam, lam. Alif, ta. Jadi apa? Allata. Apa dia Allata? Tuhan orang-orang musyrikin. Sebab itu Rustam Osmaniyah, tuan-tuan buka Quran, alif, lam, lam, ha, sabdu mesti bagi atas, dia tak boleh bagi tegak. Sebab apa? Sebab dia baca mengikut bunyi Imla'i. Ya? Nak faham je ni lah. Dulu tuan-tuan belajar, ingat tak eja bermain ada i tanda? Ingat tak? Entah tak tempatnya? Tempat? Tempat. Ada tempatnya? I tanda. Ingat tak i tanda? Bila berhenti tuan-tuan? 1979 ke 78 dia baru berhenti. Tetapi tuan-tuan baca BER, baca bir ke baca ber? Tetap baca ber. Begitulah Quran ni tuan-tuan. Bila ada alif kecil, bermakna ada alif. Bila kita huraikan dia, dia jadi Allata. Allata mana Tuhan orang-orang musyrikin. Tapi kita orang Melayu ni tuan-tuan, janji cantik. Betul tak? Allah cantik bona ayat tu, ya Allah bergulung-gulung lawan. Sebab itu kena belajar resam Osman. Baik.
Saya dah sebutnya tuan-tuan, bukan perkara mudah untuk memberhentikan perkara yang berakar umbi. Nabi buat selama 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Saya tanya tuan-tuan jawab. Nabi diangkat sebagai Rasul pada usia 40. 13 tahun dia berdakwah di Mekah. Umur Nabi berhijrah umur berapa? Seulang balik. Nabi diangkat sebagai Rasul usia 40. Dia berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Dia berhijrah ke Madinah umur berapa? 53 tahun. Sebab tuan-tuan 53, kalau tak berubah lagi Allah banyak. Tapi 53 tahun dia nak bawa budaya lama dia tu, bukan mudah nak buang. Ingat askar tuan-tuan. Masa askar tu nak buang apa dia, makan burger dengan belacan, senang ke susahnya? Susah je. Masa tentera, hormat panglima, hormat nyatap. Masa tu salib tu. Nak buang bukan senang, tuan-tuan. Saya 1986 dalam Kagat, masa dengan Datuk Jamal Khair, nak buang benda tu bukan mudah. 10 tahun baru boleh buang. Barulah hormat panglima. Dulu jadi. Dulu dekat mes, tuan-tuan, berapa lama British jajah Malaysia? Minuman untuk Seri Paduka Baginda dalam mes. Nak buang bukan senang, Syekh. Masa saya cakap dulu, berdosa ni tasyabuh. Ustaz ni pemecah belah dalam tentera ni. Oh, pemecah belah ya. Waktu tu bukan perkara mudah. Hormat tugu. Berapa lama nak berhenti hormat tugu? Jamil Khair dapat jawatan Major General baru boleh buang. Tuan-tuan, bermakna hampir 14 tahun. 14 tahun baru boleh buang hormat tugu. Dia tentu dia tahu lagu ni saya. Betul tak? Hormat tugu. Berapa lama nak buang? Bukan perkara mudah. Itulah sebab tu hari ni tuan-tuan, benda saya sebut ni, kadang-kadang benda kita rasa buat macam betul, tetapi nak buang payah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pergi kubur bawa air tak? Saya ulang lagi sekali. Pergi kubur bawa air dah? Bawa. Sebab apa bawa air? Cakap terang-terang, jangan nipu, dosanya. Macam-macam lah siram pokok. Apa yang bawa surah Yasin tu buat apa? Ada orang, minta maaf, ni orang Melaka lah, tak nak sebut tempat. Dia kata besok tak lama lagi nak raya, marilah sama-sama kita baca Yasin. Bawa air mineral tu berkotak-kotak. Besok orang balik nak singgah kubur, kita baca dulu surah Yasin bagi sojuk arwah-arwah dalam kubur tu, katanya. Betul tak betul? Betul tak? Baginda Nabi SAW dia jiwa itu kubur tak? Tak boleh jawab lah. Nabi jiwa itu kubur tak? Nabi jirus. Perbuatan Nabi tuan-tuan. Wa ma'atakumur rasul fakhuzuh. Nabi buat. Man ahya sunnati, barang siapa hidupkan sunnahku, falahu ajru mi'ati syahid, 100 pahala orang mati syahid. Nabi menjirus kubur anaknya Qasim. Dia jirus kubur anaknya Ummi Kalsum. Sebab anak Nabi semua mati semasa dia hidup, kecuali Fatimah. Fatimah lepas 6 bulan baru dia meninggal. Yang lain semua mati semasa dia hidup. Nabi jirus kubur. Bahkan Nabi jirus kubur Khadijah binti Khuwailid, isteri dia.
Dia terus bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah, inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, mengapa kau dirus air atas kubur? Nabi kata, aku nak memekatkan tanah. Sebab tanah pasir, kan tanah kubur sunat satu hasta, ditinggi satu hasta. Nabi dirus untuk apa? Untuk memekatkan tanah, supaya ditolak air angin, tidak jadi rata, orang tak kenal mana kubur mana bukan kubur. Nabi dirus untuk memekatkan tanah. Tuan-tuan jiru air sebab apa? Tanya balik. Saya ni ustaz, jiru air bukan apa, pokok tu dah mati, tak apa. Ada jawapan. Sebab apa jiwa air? Kesian arwah tu panas dalam tu. Itu masalah. Bukan mudah tuan-tuan nak hapus benda dalam buat. Betul tak? Kalau tanpa penerangan yang betul, tanpa kepahaman maksud hadis, kita bermasalah. Nanti bila kita kata, orang kata apa? Kau ni pandai-pandai nak bid'ahkan orang. Itu yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itulah sudah sampai masanya. Kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita faham dalam-dalam tentang maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kena faham betul apa dia istilah hadis dan sebagainya. Sebab hadis ni ada di sahih, ada di dhaif dan sebagainya. Tuan-tuan, contohnya ketika baginda Nabi sampai di Yathrib, dia sampai saja ke Yathrib, waktu tu Abu Bakar demam. Waktu tu Sayyidina Bilal demam. Maka berkata Nabi, berkata mereka, Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar dan Bilal telah demam. Mengapa dia demam, tuan-tuan? Mengapa? Sebab Madinah ialah negeri yang dipenuhi dengan wabak. Pernah dengar tak cerita ni? Tak pernah dengar. Negeri ini dipenuhi dengan wabak. Sebab itu Nabi angkat tangan, Allahumma habbibi ilaina al-Madinah wa habbibna fi Makkah. Ya Allah, berikanlah kecintaanku kepada Madinah lebih daripada kami mencintai Mekah, bahkan lebih daripada itu. Ya Allah, jadikan negeri ini orangnya terselamat daripada sebarang wabak penyakit. Kerana doa Nabi, tuan-tuan, hari ini Madinah bersih daripada wabak. Tuan-tuan Google tengok, dekat Madinah ada berapa kes coronavirus? Tak seperti di Mekah. Doa Nabi. Bukti dia, pada tahun ke-7 Hijrah, pada tahun ke-7 Hijrah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu, tuan-tuan, buat haji, dia buat umrah qada. Sebelum tu perjanjian Hudaibiyah. Buat umrah qada. Nabi kata, sesiapa yang bersama denganku dalam peristiwa Hudaibiyah, kita membatalkan niat kita nak buat umrah, Nabi memotong rambut dia, dipanggil tahlul ihsan. Iaitu Nabi menyembelih seekor kambing, darah tu jatuh, Nabi pun potong rambut dia, maka dia membebaskan larangan ihram dia, dipanggil tahlul ihsan. Sebab itu kita nak, tuan-tuan, kalau berlaku apa-apa umrah itu ada masalah, lakukan tahlul ihsan. Tuan-tuan, apa dia? Tahlul ihsan. Ni kes ada jadi, tuan, di Kuala Lumpur, jemaah saya. Dia pergi umrah pada usia dia 25 tahun. Dia pergi haji usianya 70 tahun. 70 tahun jumpa saya, buat kursus haji dekat KLCC. Saya kata, kalau umrah tak sah, tawaf tak sah, sa'i tak sah, sa'i tak sah, tahlul tak sah, tahlul tak sah, dia dalam ihram. Dia dalam ihram, dia tak boleh lakukan 13 perkara. Berkahwin tak boleh, bersetubuh tak boleh, mengkahwinkan orang tak boleh, cabut rambut tak boleh, 13 perkara tak boleh. Tuan-tuan faham, umur 25 sampai 70, dia buat berapa kali dah benda tu. Dia kahwin pula, sah tak kahwin dia?
Dalam ihram boleh kahwin tak? Boleh. Dia mengahwinkan anak dia, boleh tak? Tak boleh. Pergi masa tu Datuk Zul, tuan-tuan, buat keputusan dalam musakarah haji, begitu Jabatan Agama. Ada jawapan dia. Sebab taluk ihsan. Apa dia buat? Panggil dia Ji. Perkahwinan tadi secara tak langsung dia terpasah. Jadi kena nikah semula. Kahwinkan anak, kahwin anak pun kena nikah semula. Dia panggil wati syubah. Nak buat macam mana? Ambil peristiwa perjanjian Hudaybiyah atau Bai'atul Ridwan. Nabi menyembelih seekor kambing, darah tu jatuh, dia potong rambut dia, dia membebaskan larangan ihram. Cik, pergi cari kambing, beritahu dekat orang kampung, sembelih untuk tahlul ihsan. Buat kat mana ustaz? Buat kat Gombak lah. Kita duduk Gombak, Kalau duduk kat air hitam lah. Kalau duduk kat Tanjung Bidara lah. Tuan-tuan. Bila dah sembelih dah ustaz, potong rambut dia, barulah bebas larangan ihram dia. Peristiwa itu berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Tuan-tuan, cerita ibu-ibu pasal ibu-ibu belakang tu. Kalau siapa yang masa haid dia tawaf, dia balik tengok ada haid, tawaf tak sah, sa'i tak sah, tahlul tak sah. Orang perempuan kena ingat, dalam tempoh 15 hari itu dipanggil haid. Saya punya 7 hari ustaz, hari ke-8 ada. Entahlah, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Tengok lepas tu akan balik ada ke tidak? Tak ada. Tak ada, tak balik. Alamak, ada lah ustaz. Alah, kapal terbang dah sampai macam mana. Tahlul, perempuan tak apa Syekh, dia tak babitkan akad nikah. Ni lelaki. Kalau ada berdil berlaku tuan, lepas jumpa dengan Jabatan Agama atau jumpa dengan ustaz-ustaz kita, lakukan sembelihan kambing, dipanggil apa? Tahlul ihsan. Siapa pergi kursus haji, dia mesti ada bab ni, tahlul ihsan dipanggil. Baik. Kemudian tuan-tuan, pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi kata siapa yang terlibat dalam peristiwa Hudaybiyah mesti pergi haji, mesti pergi umrah. Nabi pergi 2,000 orang. Sampai di sana, musyrikin pun sampai, kita serang Muhammad. Sebab pertama dia pakai ihram. Tuan-tuan, nak berperang pakai ihram, ada harapan menang ke kalah? Spender pun tak ada je. Yang kedua, dia kata mereka tidak boleh membunuh sebab larangan ihram, tidak boleh menumpahkan dah. Confirm kita boleh menang. Dia naik atas Bukit Hujun, dia perhati pada bawah. Nabi kata ittiba'ur rasul, ikut aku, ikut aku. Nabi pun ambil kain ihram dia, dia kepit bawah ketiak dia belah kanan, dia lempar di sebelah dia lempar belah kanan, dia lempar di sebelah kiri, nampak bahu di sebelah kanan. Saya nak tanya tuan-tuan tahu nampak tak bahu sebelah kanan? Nampak dah? Saya nak tanya, sebab apa nampakkan bahu sebelah kanan? Entahlah ustaz, dah khusus macam tu lah. Dia ada cerita dia, ceritanya umrah qadha. Lalu baginda Nabi kata dia letakkan di sebelah kiri dia, nampakkan muscle dia, nampakkan otot-otot dia. Mengapa Nabi perlu nampakkan otot-otot dia? Sebab ini orang-orang Mekah menyangka Madinah negara wabak. Orang-orang berhijrah itu duduk negeri yang penuh dengan wabak. Sudah pasti mereka berpenyakit. Tunjukkan otot-otot kita. Tengok musyrikin, elok, tak ada kurap, tak ada panau, tak ada kusta, elok, tak ada kudis, tak ada cagu. Tahu cagu? Tak ada. Elok. Macam mana dia boleh elok duduk dekat negara yang wabak? Macam tuan-tuan sekarang nak pergi Sabah tak agak-agak? Macam tu orang tak nak pergi Madinah dulu Syekh. Tuan-tuan kalau ajak pergi Wuhan bagi tiket free, nak pergi tak? Nak pergi tak? Tak nak. Macam itulah dulu orang tak nak masuk ke Yathrib kerana doa Nabi ni. Tuan-tuan. Kemudian Nabi kata apa? Berlari-lari anaklah kita ramal daripada rukun Yamani ke Hajarul Aswad. Berlari-lari anak. Mengapa Nabi berlari anak? Musyrikin kata sudah pasti mereka ni berpenyakit dan mereka lemah. Sebab mereka berjalan kaki, naik unta, bawa binatang seorang 7 ekor untuk dikorbankan daripada Madinah ke Mekah 400 lebih kilometer. Penat ke tidak?
Makcik naik bas penat ke tidak? Naik bas penat. Bayangkan kalau tarik unta lagi. Tarik unta, tarik kambing, tarik lembu. Penat. Mereka pasti penat. Tiba-tiba Nabi berlari 3 pusingan. Dia kata, ya Allah, mereka masih kuat dan gagah. Itu yang dicarikan sebutnya Mekah, Madinah ialah negara wabak. Ceritanya daripada kisah Umrah Qadha yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Nampak tuan-tuan? Di sebalik sirah tu ada hukum-hukum yang tersirat. Kita kena pecahkan permasalahan ini. Sebab itu saya nak pesan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita kena baca doa banyak, banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut tuan-tuan, selawat atas Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan mana? Bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, turun bulan Sya'ban. Maka turunlah selawat. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, apakah selawat yang paling hebat? Nabi kata, selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa selawat dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala lagi Muhammad lagi wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang paling afdal. Selawat yang lain tu bukan tak afdal, sebab selawat tu ciptaan manusia. Abu Ja'far Berzanja buat, ya Nabi salam alaika, manusia yang buat. Asyraqal badrun alaina, manusia yang buat. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Kalau imam dua kiblat, siapa buat? Manusia yang buat. Tala'al badru alaina, siapa buat? Manusia buat. Siapa dia? Orang-orang Yathrib, orang-orang perempuan daripada Madinah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia buat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, siapa buat? Manusia yang buat. Maraban ya no, siapa buat? Manusia yang buat. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, siapa buat? Manusia yang buat. Jadi yang paling afdal apa dia? Selawat Ibrahim. Perasan tak orang kita lupa yang tu? Dia sebut lagu dia, ya Nabi salam alaika. Betul tak? Bukan soal salah, soal afdal. Afdalnya ialah Ibrahimnya. Boleh buat, tapi teruskan, jangan lupa membaca selawat Ibrahimnya. Okey, tuan-tuan dan rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita ambil kesempatan, sebenarnya kita berada pada bulan Safar ni, bulan kegeringan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat tuan ni, bulan-bulan Nabi kering. Nabi berada di tepi kuburan syuhada. Di tepi kuburan syuhada, dia bagi salam di tepi kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Abu Umar tegur Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau bercakap dengan orang yang telah menjadi bangkai?
Nabi kata, ma min muslim yamurru ala qabri akhi kana ya'rifuhu fid dunya. Nabi kata apa? Sesungguhnya mereka mendengar ucapan salam-salamku. Bermakna mereka dibangkitkan untuk menjawab salam-salamku. Ini tuan, sebab itu perbuatan bagi salam ialah perbuatan Nabi. Dapat sunnah tak? Dapat sunnah. Kemudian Nabi baca doa di tepi kubur syuhada. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al lahu fakakan lahum minan nar. Nabi baca doa di tepi kubur, perbuatan Nabi. So ada sunnahnya membaca doa di tepi kubur. Jangan membid'ahkan orang kata Nabi tak buat. Nabi buat di akhir bulan Safar. Ingat tuan-tuan, lepas tu dia pergi ke perkuburan Baqi', dia gering di Baqi' ketika dia menjius kubur anaknya iaitu anak lelaki dia. Lepas tu dia gering, dia jatuh, lalu dia letakkan dekat rumah Ummu Maimunah. Dan Nabi kata, tolong hantarku ke rumah Aisyah. Dan tuan-tuan, saya nak tutup sebab cerita lahir dah, meninggal belum je. Saya potong. Nabi sakit, dan ketika dia gering tu, dia memanggil Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dia kata, ya Fatimah, boleh tak tolong cerita kepada ayah sesuatu yang menjadi tanda tanya ayah semasa kematian ibumu Khadijah binti Khuwailid. Ketika Khadijah gering, tuan-tuan, Nabi pegang Khadijah. Khadijah kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak bercakap dengan anakku Fatimah? Nabi tinggalkan. Kata Fatimah, ya ayah, ibuku kata, wahai anakku, tolong jaga ayah kamu sebagaimana ibu jaga ayah kamu. Kalau dia bersedih, gembirakanlah. Janganlah jadi kamu orang yang meminta, jadilah kamu orang yang memberi. Sepanjang ibu bersama dengan ayah engkau, ibu tidak pernah meminta-minta dengan ayah engkau. Ibu hanya memberi. Oh, susah tuan-tuan dapat ni. Boleh cik? Boleh tak cik? Orang perempuan boleh tak? Jadilah orang yang memberi. Ni minta, nak ambil anniversary, nak makan apa? Besok jadi, tak ada cincin ke, bunga ke? Tu wanita hebat. Sebab itu Nabi sayang Khadijah luar biasa. Nabi menangis tuan-tuan ketika mendengar kata Fatimah Az-Zahra. Ketika itulah baginda solat sunat duha dia jatuh, dan pada jatuh itulah dia pandang ke langit. Aisyah merangkul badan Nabi sini, dia kata antara dadaku dan daguku. Dan Nabi kata, ya Aisyah, hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Aisyah kata, ya Rasulullah, hari ini ialah hari engkau dilahirkan. Hadis Nabi menyebut, aku berpuasa pada hari Isnin, kerana hari Isnin aku dilahirkan. So wafat Nabi jatuh pada hari, dan pada malam selepas Nabi berkata begitu, mata dia memandang ke langit, dia sebut Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Dan dia terkulai di pelukan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kisah yang disebut dalam hadis Aisyah. Tak ada tuan-tuan, ummati, ummati, ummati. Tapi cerita ummati ni popular tak? Sumber mana? Syiah. Sebab itu saya minta Radio IKIM stop. Kan tak ada dah. Dia menyebut Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Dan pada malam tersebut berlakunya gerhana
bulan. Iaitu para ulama apa ni, ulama yang tengok nak bulan dia panggil apa je? Ulama falak membuat penilaian dengan peristiwa gerhana itu, dihitung pada hari Isnin, didapati tarikhnya ialah 12 Rabiul Awal. Itu ulama falak. Jangan bergaduh bab tarikh, sebab tarikh tidak membabitkan i'tiqad, tidak membabitkan perkara ibadah. Tak ada masalah kita nak ikhtilaf di situ. Yang penting tuan-tuan, kita cari sumber yang benar. Tapi kena ingat, hukum terbagi pada dua, hukum ittifaqi dan hukum al-ijtihadi. Hukum ittifaqi, dia tak boleh berubah. Solat zuhur tetap 4 rakaat, maghrib tetap 3, dia tak berubah. Tutup aurat wajib, dia tidak berubah. Minum arak haram, dia tidak berubah. Ittifaqiyah. At-tauqifiyah. At-tauqifi. Tapi ijtihadi, dia akan diijtihadkan oleh para ulama dalam beberapa perkara yang menjadi persisian pendapat sebuah hadis. Sebab itu tuan-tuan, apa hukum sembahyang pakai face mask? Jawab. Apa hukum sembahyang pakai face mask? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberitahu, dia melarang orang ketika solat memang nutup muka. Dia at-tauqifi. Dia tetap, dia tak berubah. Cuma sebab keadaan 5, agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Tuan-tuan, dipanggil maqasid syariah. Wajib menjaga agama, nyawa, agama, akal, nasab dan harta. Disebabkan COVID-19, wajib menjaga nyawa. SOP, kena pakai face mask. Nampak tak keadaan? Tapi hukum dia kekal tak? Kekal. Solat berjemaah, rapat-rapat ke jarang-jarang? Rapat atau tauqifi. Sebab maqasid syariah, wajib menjaga nyawa, kita sembahyang jarang. Dalam ihram, orang perempuan boleh tak tutup muka? Tanya makcik belakang, boleh tak? Cik, dalam ihram boleh tutup muka tak? Tak boleh, larangan orang perempuan, lelaki boleh. Tuan-tuan, boleh tak pakai face mask? Tak boleh, larangan ihram. Tuan-tuan, kena bayar dam tak? Kena bayar dam, tuan-tuan. Sebab dia hukum at-tauqifi. Tapi wajib menjaga nyawa, dia pakai. Tapi dia pakai berkekalan, dia langgar dengan ihram, dia tetap kena bayar dam. Tetapi dia tak sengaja. Kerana apa? Kerana dia wajib menjaganya nyawa, maka hukumnya tidak berdosa. Sebab keadaan dia hukum, tuan. Sebab hukum ni ada dua, at-tauqifi dan hukum al-ijtihadi. Betul tak memandang mati Allah Taala? Conclusion dia daripada ceramah saya tadi, dalam kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sampai masanya tuan-tuan, kita di negeri Melaka ni, saya sarankan bukalah kitab Sirah Nabawiyah dan cuba amati Sirah Nabawiyah berasaskan hadis. Bagi kita orang yang dah lama-lama ni, kalau boleh belilah buku terbitan Yayasan Dakwah, terjemahan dalam kitab tu Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum, ditulis oleh Saifur Rahman Mubarak Furi. Di dalam kitab tersebut, tuan-tuan, tidak ada satu pun hadis-hadis maudhu' dalam dia, tak ada. Hadis palsu tak ada. Sebab tuan-tuan, kita nak menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena pastikan dapatkan yang sahih sahaja. Jadi kalau kita bawa, kita sampaikan pula hadis-hadis maudhu' dekat orang ramai, mak ada minan nar, dia tempah dia masuk dalam neraka. Terus banyak tuan-tuan, hari baca 6 line cukup, nak tidur baca 6 line, tutup, besok buka lagi. Tuan-tuan akan berjumpa banyak pencanggahan sirah yang kita belajar dulu. Rupa-rupa sumbernya adalah dhaif. Tapi nak dapat lebih pasti, bersama dengan guru-guru kita,
talaqi guru-guru kita, tuan-tuan, kita baca kitab ni, insya-Allah tuan-tuan kita dapat membetulkan tentang baginda Nabi yang selama ini diselewengkan oleh musuh-musuh Islam yang bertakiyah, yang cukup terkenal, yang bernama Syiah. Baik, saudara perempuan rahmatillah taala, ya marilah sama-sama tunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri, kita berselawat ke atas Nabi dan kita mulakan dengan selawat Ibrahim insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah